Mau mengganti. Iya, mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulubihi fi darai amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita taufik dan hidayah dapat kita bersama-sama berhimpun dalam pengajian kita
penawar bagi hati. Alhamdulillah. Jadi kitab ini dikarangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Perbahasan kita pada muka surat 4 pada menyatakan pendahuluan. Betul tak? Betul tak? Apa maksud pendahuluan? Yakni pembuka bicara ilmu. Itu maksud pendahuluan. Pendahuluan itu iaitu pembuka bicara ilmu. Nombor 1, ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu di sini iaitu ya man ya ta'at tabihi ilmu. Hei mereka yang mungkinlah dengan dia itu oleh mengetahui akan ilmu, ataupun ketahuilah olehmu hei penuntut-penuntut ilmu. Bila kita baca tu, bila sebutnya ketahuilah olehmu, siapa hei penuntut-penuntut ilmu, yang mana yang mungkin, yang mungkinlah dengan dia tu boleh mengetahui bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan, iaitu ilmu tu, ilmu tasawuf tu pengetahuan yang diketahui dengan dia itu ilmu pengetahuan tu akan segala kelakuan hati. Bila sebutnya, bila kita kata ilmu tasawuf, apa dia ilmu tasawuf? Iaitu pengetahuan yang diketahui dengannya akan segala kelakuan hati. Itulah kita panggil ilmu tasawuf. Sama ada kelakuan, yakni kelakuan di sini kelakuan hati yang dipuji, seperti merendah diri. Apa maksud merendah diri? Yakni tawadhu. Itu maksud merendah diri. Dan sabar, itu kelakuan yang dipuji. Atau kelakuan yang dicela, yang yakni kelakuan hati itu, kelakuan di situ kelakuan hati, iaitu kelakuan yang dicela, seperti dengki, yakni hasad dengki. Ini kelakuan hati itu yang dicela. Dengki, yakni hasad dengki. Dan membesar diri. Membesar diri, apa makna membesar diri? Yakni takabur, sombong. Itu membesar diri, lebih kepada membesar diri. Yakni ilmu tasawuf ini dia ambil, ilmu tasawuf ini dia ambil daripada sifat yakni maknanya bersih, yakni maknanya bersih. Ilmu tasawuf ini
dipanggil ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati, yakni menyucikan hati. Itu maksud dia kelakuan hati. Kalau kita tengok dalam kitab Iqadul Imami, bahawasanya orang yang mula-mula bicara ilmu tasawuf itu tak dapat tidak ialah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa tasawuf kita panggil. Tetapi yang mencipta ilmu itu iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ilmu tasawuf, ilmu nahwu itu Sayyidina Ali. Pasal itulah Sayyidina Ali ni orang yang alim, orang yang banyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Sayyidina Ali ni puncanya iaitu daripada ilmu tasawuf inilah dan ilmu nahwu. Banyak ilmu yang ada pada diri Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni puak-puak apa? Syiah. Syiah ni amat suka lah. Dia mengaku Sayyidina Ali ni ialah Nabi yang terakhir. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang mengaku bahawasanya Sayyidina Ali iaitu Nabi yang terakhir, maka jatuh kufur. Na'udzubillah min dzalik. Apa maksud jatuh kufur? Jatuh Islam. Kerana Nabi Muhammad itulah yang mana Nabi ataupun Rasul yang terakhir. Dengan Nabi Muhammad itulah syafaat dan syariatnya tu dibawa sehingga hari ini. Dia syafaat, dia ada banyak syafaat syariat Nabi Isa. Apabila dia mati, habis syariat dia. Pergi kepada Rasul yang lain. Nabi Musa dia ada undang-undang Islam dia. Lepas tu matinya pergi kepada Nabi yang lain ataupun Rasul yang lain. Ada pun Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita bawa sehingga kiamat. Itulah undang-undang yang kita pakai sehingga sekarang. Sebab tu dia tak ada undang-undang Sayyidina Ali. Kenapa? Syariat kita bagi. Habis, nombor 2. Dan ada pun faedahnya. Faedah ini ilmu. Faedah di sini dengan makna kegunaan. Maka mempersampaikan ia ini ilmu ni ataupun ilmu tasawuf kepada siapa? Kepada mana? Kepada mengkosongkan hati. Mengkosongkan hati di sini dengan makna menyucikan hati. Menyuci itu, menyuci hati itu daripada mana? Daripada yang lain, yakni yang lain daripada Allah. Tu yang lain tu. Yang lain di sini maknanya yang lain daripada Allah. Fahamlah di situ perkataan musannif nak menyuruh kita
Mensucikan hati itu bukan kerana orang lain ataupun benda lain, iaitu mencucikan hati itu yakni daripada Allah, untuk Allah. Daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Tengah semayang kita boleh jadi syirik, tengah mengaji kita boleh jadi syirik. Dipanggil syirik khafi. Dobek sikit pada yang lain tu. Mengkosongkan hati, kosong-kosong tu daripada yang lain. Dobek di situ. Sampai garis tu sampai Allah Ta'ala. Yakni tengah sembahyang kita boleh jadi syirik. Tengah sembahyang kita boleh jadi syirik. Tengah mengaji kita boleh jadi syirik. Dipanggil syirik khafi. Dipanggil syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Yakni syirik yang tersembunyi. Itu yang bahaya tu. Syirik khafi yakni syirik yang tersembunyi. Itu maksudnya. Habis. Contoh kita tengok, apabila sembahyang, tengah sembahyang tu tiada orang, tiada orang pakai serban. Kemudian bila orang ramai tu, dia pakai serban berlapis-lapis. Ataupun dia tengah mengaji Quran, tiba-tiba orang masuk. Bila orang masuk tu, dia mengaji lagi kuat. Itu kita panggil syirik khafi. Jadi dia sembahyang untuk, ataupun dia mengaji untuk tu, sembahyang untuk Allah juga, dan sembahyang kerana menunjuk. Nak menunjuk juga. Itu kita panggil syirik. Apa maksud syirik? Menduakan. Itu syirik, menduakan. Ataupun membahagi-bahagikan. Itu maksud syirik. Di sini sedikit, di sini sedikit. Padahal kita nak buat tu ihdinas siratal mustaqim lah. Terus je kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dia ada dua. Itu masuk syirik. Itu kita banyak ni kena syirik. Kalau kita mengaji ilmu hakikat, tu habis tu. Tak ditakut-takut kita boleh bayangkan amal kita ni takut-takut tak diterima lah. Satu menunjuk, satu nak buat kerana orang lain, bukan kerana Allah. Itu yang payah, yang perlu kita jaga. Perkara itu payah, tetapi tak dapat tidak. Kita ni mesti mencuba belajar bagaimana nak jauh daripada sifat-sifat yang sebegitu. Itu baru kita nampak usahanya. Habis. Dan menghiasinya akan hati. Lebih pada menghiasi. Dan menghiasinya akan hati. Lebih pada menghiasi. Yakni selepas kita menghiasi perkara yang kosong itu, selepas kita menghiasi perkara yang kosong itu, yakni selepas kita menghiasi perkara yang kosong itu dengan bahawa
menjadikan hati itu bersifat dengan sifat kepujian. Bersifat dengan sifat kepujian, itu makna menghiasi. Menghiasi hati kita. Dia macam ni, kita bila dah kosong, kita dah bersih, kita dah mencucikan hati kita, kita mesti menghiasi dia. Macam kita kobarkan sebelum ni lah. Rumah kita ni, kita nak bersih, kita bubuh sabun, kita cuci, bagi bersih, kita cat, bagi elok. Tidak mencukupi. Nak bagi sinar rumah tu, nak bagi dia tu bertahan, maka kena menghiasi. Hiaslah. Hias dengan ayat-ayat Quran, hias dengan lansir, dan sebagainya. Hati kita ni samalah. Lepas kita kosongkan dia, kita menyucikan dia, mestilah kena menghiasi. Apa dia ilmu? Ilmu amalan, zikirnya, baca Qurannya, sembahyang fardu, sembahyang sunat, qiyam, membantu orang yang susah. Itu antara pahala-pahala yang besar. Bila dah cuci hati itu, mesti menghias. Hias tu amal. Amal kita, kebajikan kita, mesti hias. Sebab tu kita nak menghiasi akal ilmu ni. Lepas kita belajar, apa dia? Lepas belajar kita nak menghias dengan apa? Dengan amal. Kalau tak ada menghiasi dengan amal, rosaklah ilmu tu. Terkadang ilmu tu hilang. Kemudian dah belajar ilmu tu, kena mengajar pula. Itu kita panggil menghiasi. Sampai satu masa, sampai satu tahap, kena mengajar, wajib. Bagi orang yang boleh mengajar. Dia tak semua. Tengok Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi tak sama. Ada setengah orang mengaji 20 tahun pun tak boleh mengajar. Ada setengah orang mengaji 10 tahun dah boleh mengajar. Itu atas kehendak, atas iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik kita ni usaha bersungguh-sungguh, ikhtiar bersungguh-sungguh, selebih-lebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunlah comel. Kemudian tengok lagi di kitab. Dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Memandang, yakni membuatkan akan perkara tu, pekerjaan kita tu, untuk siapa? Untuk Tuhan sekalian alam. Memandang dengan mata hati, bukan memandang dengan mata kepala. Itu maksudnya. Lebih di situ, memandang tu. Memandang, lebih pada memandang. Yakni memandang dengan mata hati. Memandang dengan mata hati, bukan memandang dengan mata kepala. Memandang dengan mata hati, bukan memandang dengan mata kepala. Itu tidak kena. Itu tidak kena.
Yaitulah dikatakan ma'rifah dan yakin. Habis. Bila tengok makhluk ingat Allah. Itu maksudnya. Tengok makhluk ingat Allah. Bukan pada makhluk besar tu, maksudnya kita tengok makhluk tu, kita tengok kebesaran Allah. Bukan makhluk tu Allah. Hebatnya Tuhan boleh cipta begini. Kita tengok macam mana orang boleh cipta makhluk nak. Ada mata, ada telinga, ada hati. Ada hati boleh fikir sendiri, buat kebaikan ataupun keburukan. Macam mana? Itu kita panggil melihat kebesaran Allah. Memandang. Segaknya dia ni, cantik moleknya dia ni, macam mana Allah Ta'ala cipta lah. Ada pun kalau kita cipta ni, kita cipta robot. Robot tu kita set dia tu. Kalau dia buat itu je. Ada pun di kepala kita, di hati kita boleh berubah-ubah. Terkadang rajin, terkadang malas, terkadang suka, terkadang tak suka, terkadang benci, terkadang marah, dan sebagainya. Itu macam mana kita boleh jadi begitu. Itu maknanya memandang kebesaran Allah. Kenalah dengan perkataan musannif, memandang kepada Tuhan sekalian alam. Hati kita, sebab apa kita kosong, kita sucikan hati kita, kita menyucikan hati kita. Lepas daripada menyuci, kita menghiasi hati kita tu. Kemudian dah menghiasi, tak dapat tidak memandang kepada Tuhan sekalian alam. Itu berkait. Tengok nombor 3. Dan ada pun hantarannya ini ilmu. Hantaran ni maksud dia membicarakan ini ilmu. Lebih di hantaran tu. Dah lama tak main dobek kan. Lalu baca je. Ni kita dobek. Hantaran dobek pada hantaran nya tu dobek kepada ilmu. Yakni hantaran bermaksud membicarakan ilmu itu di mana? tempatnya yaitu hati. Sebab tu dia panggil hantaran. Hantaran ni maksudnya membicarakan ini ilmu di mana. Itu di mana tempat dia tu? Mana? Hati. Tempat bicara ini ilmu iaitu hati manusia. Hati ni yang sebenarnya, macam hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, kita bertalaki. Untuk apa? Untuk menjinakkan hati. Bukan anggota badan ni. Untuk menjinakkan raja. Hati tu kan raja.
Nah, nak mencucikan hati, nak membaikkan hati, nak membaiki hati kita ni yang rosak. Sebab tu kita ni terkadang kita ni pandang kepada makhluk kita benci, pandang kepada makhluk kita iri hati, pandang kepada makhluk kita dengki, pandang kepada makhluk kita bersangka buruk dan sebagainya. Itu hati, punca daripada hati. Termasuk hantaran. Hantarannya itu hantaran apa? Hantaran ilmu. Hantarannya itu ilmu. Maka tengok kita, iaitu hantaran itu hati manusia. Daripada mana? Daripada pihak kelakuan. Yang ini kelakuan di sini dengan makna sifat-sifat yang datang kepadanya, kepada itu hati. Kepada hati. Sebab tu hati terbahagi kepada dua, iaitu sifat yang dipuji dan sifat dicela. Yang datang daripada hati. Dobik dekat yang datang kepadanya hati. Iaitu kepada hati terbahagi kepada dua. Kepada hati terbahagi kepada dua. Iaitu sifat yang dipuji, dan sifat yang dicela. Itu yakni yang datang daripada hati. Sebab tu hati kita ni dua ni je. Tak sifat dicela, sifat dipuji. Asalnya hati kita ni apa yang ada? Dipuji ke sifat yang dicela? Siapa boleh jawab? Asal kita, hati kita ni asal dicela ke dipuji? Dipuji. Sebab apa dipuji? Bersih lahirnya kita, hati kita bersih. Sebab apa jadi kotor? Dengan perbuatan kita makin besar, makin membuat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang kita buat, memandang kepada perkara-perkara yang diharamkan kita pandang, membuat perkara-perkara yang banyak merosakkan mata, sampai ke hati. Sebab tu pandangan tu ialah dia panggil racun yang berbahaya tu. Sebab apa racun? Sebabnya bila pandang tu dia terus ke mana? Terus ke hati, racun. Ubat dia apa? Dia kata ubat. Ubat dia tu belajar ilmu, minta kepada Allah, beramal, melakukan kebajikan. Itu ubat dia. Ini pergi ubat bomo lah. Mana nak baik? Rupa keluar ubat dengan bomo, balik-balik marah orang juga. Pasal apa? Hati. Hati itu tempat duduk syaitan. Ada satu lubang, nanti kita akan bahas sebab dia. Kita nak buang tu lah. Tu. Habis. Yang keempat, dan ada pun hukumnya, hukum belajar. Ini mutasawwuf tu. Hukum di sini yang ini belajar tu lah, belajar ilmu tasawuf. Dan ada pun hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf tu
maka fardu aini, fardu ain. Ain itu masuk diri. Ain itu diri. Dia tak boleh waris. Kenalah dengan lagu. Nah, apa? Iman tak dapat diwarisi. Ini dari seorang ayah yang bertakwa. Itu dia kena sendiri belajar. Sebab tu kita sebagai ayah kena pastikan bahawasanya anak kita tu belajar ilmu fardu ain. Ain kena diri, ke diri dia tu. Dia tak boleh papah ni. Macam kita harta, kita boleh waris. Nah, macam lesen kita boleh waris dan sebagainya, rumah boleh waris. Tapi ilmu tak boleh waris. Ada pun kitab boleh waris. Kita mati kitab tu waris kat anak. Anak pula mengaji. Tengok-tengok apa tulisan ayah buruk. Tengok tulisan ayah dia. Tu kita pun tak apa-apa faham tulisan kita, anak apatah lagi. Contoh, maknanya kitab yang kita mengaji ni boleh waris. Boleh waris. Esok tak ada duit nak beli kitab, nak pergi hantar mengaji pondok, ni bagi kita ni. Dia tak maunya. Pasal apa? Dia nak kosong dia sendiri nak mengaji. Tapi kalau dia nak bagi. Habis, tengok. Yang keempat, dan ada pun hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf tu, maka fardu ain, fardu ain. Yani ain ni diri. Atas mana? Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Yang berakal tu maksudnya sama ada laki-laki atau perempuan. Berakal di sini maknanya laki-laki atau perempuan. Dia tak ada yang ketiga. Tak dia lelaki, dia perempuan ataupun kunsa. Tahu kunsa? Apa kunsa? Ada dua alat kemaluan. Tapi kena tengok juga kunsa ni, kok mana pun dia kena cari satu. Mana dia lebih? Mana dia lebih, itulah dia. Dia tak boleh ada dua-dua. Pernah tengok tak ada dua-dua? Tak pernah tengok. Pernah dengar cerita lah. Kalau ada pun yang jenis ada dua pun, dia tak bagi tahu pun, malu. Tengok lagi. Yang kelima, sampai umur tu maksudnya sampai umur apa dah? Akhir balik. Sampai umur tu maksudnya akhir balik. Lelaki umur 15 tahun. Perempuan apa? 9 tahun. Itu akhir balik. Itu maksimum dia lah. Tetapi kalau perempuan tu dia datang baliknya umur 8 tahun, dia kira akhir balik. Ataupun lelaki dia tak sampai umur 15 tahun lagi, tetapi dia akhir balik. Akhir balik, cumanya dia duduk tak akhir balik. Umur dah 15 tahun tak akhir balik. Tak akhir balik dia kata. Masuk umur 16 tahun dia kata, ayah dia tanya, mat pasal apa tak semayang? Mana nak semayang, akhir balik benda lagi. Padahal tak kira akhir balik kena semayang. Tapi ni nak kata hukum lah, nak cerita hukum di situ. Mat pasal apa tak semayang, akhir balik benda lagi. Hang umur dah 16 tahun pasal apa tak akhir balik. Akhir balik bukan kena keluar benda tu ke ya? Tak kena tu. Kita faham kot macam tu lah.
Fahamlah di situ, maknanya umur 15 tahun melebihi ataupun umur 15 tahun tu akhir balik wajib dia buat tiap-tiap perkara yang diwajibkan di atas dia. Kemudian nombor 5, dan ada pun tempat ambilan ini ilmu tasawuf. Ambilan ni maksud dia dobeklah di situ. Ambilan. Mana tahu esok boleh mengajar lah cara nak bahas kitab. Yakni musanad. Yakni musanad, orang panggil tempat ambil ini ilmu di mana. Orang panggil tempat ambil ini ilmu di mana, yaitu daripada Al-Quran orang panggil ambil dengan jalan mafhum. Orang panggil ambil dengan jalan mafhum. Bukan ambil dengan jalan mantok. Mantok tu maksudnya ambil faham. Habis. Itu maksud dia mengambilan. Tengok lagi, maka daripada Quran ambilan tu yang mulia, Al-Quran yang mulia, yaitu firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal as'inna insana lafi khus innal ladhina amanu wa amilus solihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amallah yang soleh itu orang panggil ilmu. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Kerana amalnya itu dengan semata-mata kerana Allah, nak seolah-olah melakukan ibadah, seolah-olah Tuhan tu melihat akan kita. Itu maksud Al-Quran yang mulia. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil ni kitab ni, dia kata, aku ambil bukan tempat lain, aku ambil daripada Quran. Kata musannif, takut orang soal, mu ambil mana perkataan ni? Maksudnya tak betul, pasal orang tu fikir guna akal. Kemudian aku ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ambil daripada cerita-cerita Nabi. Riwayat-riwayat. Itu ambilan dia panggil. Kalau nombor 5 tu puncanya ambil. Itu kunci dia. Ambil mana? Ambil Quran dan hadis. Tambah lagi situ ijma' ulama dan qiyas. Ijma' ulama dan qiyas. Dia mesti 4. Quran, hadis, tambah sikit lagi ijma' ulama
dan kias. 4 tu. Kita zaman kita ni 4. Kalau kita kata ambil Quran dan hadis saja, kita tak mampu. Kalau zaman Nabi, ya. Ada pun zaman kita kena bergantung kepada ulama. Ulama yang mengetahui akan isi-isi tafsirat, isi-isi tersurat yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mengaji tak betul lagi. Sebutan pun tak betul lagi. Macam mana kita nak tarik keluar buah-buah tu, tarik keluar kunci-kunci yang ada dalam Quran? Tak boleh. Sebab tu kita perlukan ijma' ulama. Ni yang Wahabi dia pegang. Aku tak pakai ijma' ulama, aku ambil apa? Quran hadis. Quran hadis. Boleh nak ambil kalau pandai. Kalau kita bijak, kita boleh beristihad, boleh ambil Quran hadis. Tetapi mengaji 5 tahun, 10 tahun nak ambil Quran hadis, tak boleh. Nak ambil Quran hadis, nak beristihad ni mesti kena boleh mengaji lama. Mengaji lama tu tak tentu boleh lagi. Kena mengaji main pula. Kejap-kejap sakit kepala, tak main. Kejap-kejap apa, sakit pinggang, tak datang pula. Ini demo ni mengaji, sakit kepala pun datang main mengaji. Pasal apa? Tak nak tinggal pengajian. Bila mengaji hilang sakit kepala. Tu, sebab tu kena ada mujahadah, baru boleh dapat ilmu. Mujahadah. Orang rumah suruh beli timun, kita tak mari. Sebab apa? Orang rumah suruh beli timun, dan sebagainya lah. Itu tak ada mujahadah. Dan kunci dia nak dapat satu-satu kena mujahadah. Macam kita cari kerja lah, bersusah payah kita cari kerja, itu panggil mujahadah. Bersusah payah kita kumpul duit, itu kita panggil bermujahadah. Macam kita ni mengaji ni mujahadah, bersusah payah nak menggadaikan waktu. Orang lain tengok bola, orang lain duduk kedai, minum kopi dan sebagainya. Orang lain boleh main dengan anak, orang lain boleh main dengan isteri, orang lain boleh lepak. Kena pula kita dengan apa, seumur muda ni lepak lah. Tu membuat perkara yang sia-sia. Melepak tu tak salah, tetapi kalau lepak tu membahas ataupun muzakarah tentang ilmu yang ada dekat dunia dan ada dekat akhirat, tak ada masalah. Habis. Yang keenam, dan ada pun namanya, nama ini ilmu. Nama ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Ilmu yang nak membersihkan hati, itu panggil ilmu tasawuf. Dan ketahuilah olehmu, yakni hei penuntut-penuntut ilmu. Apa dia? Mereka yang boleh ketahui, yakni bukan gila lah. Itu maksud hei ketahuilah, ketahuilah olehmu, tidak gila. Bahawasanya, yakni al-haq wa sya'ni talak rujak di situ, maksud daripada ilmu tasawuf, maksud di situ dengan makna tujuan. Tujuan daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota. Membersihkan di sini dengan makna memelihara segala anggota, atau menjaga segala anggota. Tu cara baca. Yang zahir,
yang zahir, lebih pada yang zahir. Yang zahir ni apa dia? Seperti tangan, mata, lidah, kaki, telinga dan lain-lain. Itu zahir. Saya ulang. Zahir itu makna apa? Tangan, mata, lidah, kaki, telinga, kemaluan. Ada 7. Ingat, ambil. Kalau tak boleh nak ingat, tarik pada atas. Mata, telinga, kedua telinga, kedua tangan, perut, kemaluan, kedua kaki. 7 anggota. Boleh? Membersihkan, yakni memelihara atau menjaga segala anggota tu yang zahir. Yang mana? Yang menjaga mata, yang zahir, yakni yang menjaga telinga, yang zahir, yakni menjaga kedua tangan, menjaga perut, menjaga kemaluan, menjaga kaki. Menjaga tu daripada apa? Daripada segala perbuatan yang keji. Haram. Keji itu maksudnya haram di situ. Haram. Balik syarak tu haram melakukannya. Supaya ada ia seseorang menyampaikan kepada, membersihkan hati. Menyampai itu dengan makna menjadi sebab. Menjadi sebab kepada membersihkan hati. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, menjaga anggota ini, anggota yang 7 ini menjadi sebab kepada membersihkan hati. Nampak? Kalau kita tengok hati kita tak bersih, sembahyang kita tak khusyuk, duduk berangan-angan banyak dan sebagainya, tu tengok apa kita buat dengan anggota kita. Tengok mata kita, suka tengok perkara maksiat, tu punca. Tengok telinga kita, suka dengar perkara yang orang yang mengumpat, tu punca. Tak payah pergi bomoh. Jagalah hati, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan. Tangan ni suka mencuri ataupun pegang perempuan yang ajnabi. Hati dia tu sebab jadi kotor, menjadi hitam. Sebab apa? Tangan ni suka pegang perempuan yang ajnabi. Itu sebab. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Sebab kamu ni tak jaga anggota yang 7 itulah. Dia menyebabkan hati kamu tu tidak bersih. Tu. Jadi di sini menyampaikan, yakni menjadi sebab kepada membersihkan, yakni memelihara dan menjaga hati itu daripada segala sifat kecelaan. Dapatlah kita menjaga hati kita tu daripada sifat kecelaan, sifat takabur, sifat sombong, sum'ah, cakap besar, hina orang. Jadi kita nak jaga hati kita tu bagi jadi bersih, tak dapat tidak kena jaga anggota kita dahulu. Seperti tangan kena jaga, seperti mata kena jaga juga, seperti telinga, kaki, mulut. Kita jaga semua tu menjadikan sebab
membersihkan hati. Sebab tu hati kita bersih. Sebab apa? Kita jaga anggota kita yang 7 tu. Kalau hak tu tak jaga, maka hati kita tercemar. Tercemar. Anggota yang zahir sebagai pintu rumah. Pintu rumah, jaga pintu dahulu, takut-takut pencuri itu masuk. Kalau kita tak jaga pintu, maka pencuri masuk, payahlah, rosaklah. Kita harta kita pandai jaga. Nak rumah kunci sampai berduyun-duyun. Kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4. Kalau pegang kunci tu berat kunci satu. Hati kita tak jaga betul-betul. Tu. Kalaulah pencuri itu masuk, maka rosaklah benda yang ada dalam rumah, rosaklah hati kita. Tu. Menjaga dia. Tu payah. Kalau kita masuk bidang tasawuf ni, payah nak jaga, sungguh. Banyak ni kekurangan yang ada pada diri kita ni. Tetapi kita dapatlah menjaga, mencuba, belajar bagaimana nak hindar daripada perbuatan-perbuatan yang keji, yang cela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi di kitab. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Apa dia? 7 anggota tu. Pertama, mata. Dan kedua, telinga. Dan ketiga, lidah. Itu lidah. Lebih kepada lidah tu. Lidah ni maksud cakapan. Lidah tu maksudnya cakapan. Yang lidah itu seperti ular. Lidah itu seperti ular. Lidah itu seperti ular. Mulut itu seperti sarang ular. Mulut itu seperti sarang ular. Maka jikalau mulut itu terbuka, maka jikalau mulut itu terbuka, lidah itu menggigit ia akan orang. Menggigit ia akan orang. Tu kena kunci mulut tu. Sarang tu. Kalau tidak habis. Orang yang ada di depan kita tu, kita patuhlah. Mulut kita ni seumpama sarang ular lah. Kalau sentiasa kunci, sentiasa kurang bercakap, diam banyak, mana kita ada dosa. Kalau bercakap banyak, bercakap perkara yang sia-sia tu, patut buka je mulut. Ada siapa yang ada kat depan tu, siap kena patut mengulang. Maknanya habis cakapan bohong dan sebagainya. Dusta. Kita hati kita kata kita nak jadi orang baik, tapi kita menipu. Tu ular tu lah, ular yang patut akan disoal juga. Habis. Lidah maknanya cakapan. Tengok di kitab. Dan keempat, perut. Perut pun kena jaga juga.
makan kita perut ni. Nah, kerana dia menjadi darah daging. Dan kelima, faraj. Faraj ni maksudnya kemaluan. Kemaluan, sama ada kemaluan laki-laki atau perempuan, kena jaga juga. Kita pandang kemaluan lama-lama pun ulama tak bagi, rosak mata pun. Tak payah pandang. Kalau tahu besar tak besar, pegang je. Dan keenam, dua tangan. Dan ketujuh, dua kaki. Mesti kena jaga juga kaki kita. Kemana kaki kita pergi. Ni ada pergi tengok maknyoh lah. Kaki. Allahu Akbar. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati. Ingat tu maksudnya jaga. Di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala, nya tu al-haq wa sya'ri, tak ada rajak di situ, bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ya Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ingat, disuruh kita ingat. Dalam ayat Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu Allah Ta'ala kata dalam Quran. Ingatlah kamu ni weh, bahawasanya Allah Ta'ala telah bagi kepada kita ni nikmat yang besar-besar. Maka nikmat yang paling besar sekalian tu iaitu iman dan Islam. Itu paling besar sekali. Dengan tidak ada kena beli, Tuhan bagi saja. Itu nikmat paling besar. Itu kena ingat. Dan iaitu beberapa nikmat tu, iaitu mafhum, beberapa nikmat yang besar tu. Apa dia? Segala anggota engkau tu yang 7 tu. Kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, mulut, perut, kaki. Jaga. Perkara yang dapat bersedap-sedap dengan anggota itu, kita jaga. Itu maksudnya kita dapat bersedap-sedap. Mulut yang dapat sedap, makan guna mulut, cakap guna mulut, mendengar guna telinga, dapatlah bersedap-sedap. Tak syukur lagi. Mata boleh tengok, tak syukur lagi. Ada tengok maksiat, itu orang tak bersyukur. Kalau orang tanya lah, Ustaz, apakah golongan-golongan orang yang tidak syukur? Senang jawab, tu 7 anggota. Ada mata Allah Ta'ala bagi tengok maksiat, ada telinga tak nak duduk dalam majlis agama, ada mata tak nak tengok Quran. Itu orang yang tidak syukur. Tidak syukur kepada Allah. Ada kaki tidak berjalan kepada tempat yang baik, kebajikan. Dia tahu hidup dia je. Dia tak bantu masyarakat, tidak berjuang. Kerja cari duit je. Tak salah cari duit. Cari duit banyak, tak apa, lagi bagus. Bantu juga sama orang yang susah. Tapi kalau cari duit untuk diri sendiri pun payah juga. Kerana apa? Kerana tiada kesudahan. Tak ada kaya lah. Banyak tu kan.
Makin lama makin kurang. Tengok orang kaya. Orang kaya kalau kata dia kaya, dia tak sibuk nak cari kaya lagi. Makin kaya lagi nak cari kaya, lagi kaya lagi. Sampai kesudahnya mati pun tak ada nak duduk mengaji. Nampak? Macam mana? Sebab tu kata cari kaya tak salah, tengok sama, patut dan padan. Nak kalau cari kaya untuk membantu orang susah, tak ada apa. Cari kaya, kalau kita cari kaya menyebabkan diri kita tak ada masa untuk duduk dalam majlis ilmu, tu lagi Allah Ta'ala tanya suruh. Tengok lagi. Dan iaitu beberapa nikmat yang besar tu, segala anggota engkau tu, telinga, mata, kaki, semua tu lah. Yang 7 tu, yang wajib atas engkau memeliharanya, beberapa nikmat yang besar tu. Memelihara di sini dengan makna menjaga. Dan mensyukurkannya, beberapa nikmat yang besar tu. Nya tu nikmat yang besar. Sebab tu nikmat yang besar ni iaitu nikmat iman dan Islam. Jangan bagi tetangga dengan diri kita, jangan bagi cabut. Mesti jaga seperti mata kita. Kalau mata kita buta, dia tak boleh tukar ganti. Tak boleh jual ganti. Kalau ada jual ganti, berapa harga dia? Kalau ada harga, adakah seperti asal? Fikir tengok. Itu menunjukkan nikmat tu besar. Maksudnya kena jaga. Kita kena bersyukur. Itu. Kalau rosak mata, rasa-rasa kalau kita tukar mata kita, buat pembedahan lah, katalah, adakah sama seperti yang asal? Tak boleh sama. Kena jaga. Kalau telinga kita pekak, adakah kalau kita membaiki dia sama seperti asal? Macam motor kita lah, kita baru beli. Kita belum baru beli, tiba-tiba jatuh, bengkok, bengkok handal, tukar handal baru. Adakah sama seperti yang asal? Tak sama. Pasal lain lah naik motor. Rasa goyang sikit dan sebagainya. Tu maksudnya di sini Allah Ta'ala suruh jaga elok-elok anggota yang 7 tu. Kalau jaga yang elok-elok 7 anggota itu, maka hati kita menjadi elok. Sebab puncanya 7 anggota tu. Hati orang jahat, punca 7 anggota tu. Orang suka mencuri, orang tak ambil tahu hal orang, buat hal sendiri, punca 7 anggota tu. Orang suka mengata, punca 7 anggota tu. Tak jaga. Orang suka menipu orang lain, punca tak jaga 7 tu. Bagi elok lah, jaga. Tengok lagi. Dan mensyukurkannya beberapa nikmat yang besar tu, yakni memperguna duit di situ, mensyukurkan. Yakni mempergunakan segala anggota itu, yakni mempergunakan segala anggota itu di atas keredaan Allah.
yakni terima kasih pada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, contohnya mulut, menggunakan kebaikan seperti Quran, mengaji, mengajar, dan bercakap perkara kebaikan. Itulah orang yang syukur kepada Allah. Habis. Itulah orang yang syukur kepada Allah. Mana? Jelas lagi terang. Nampak? Kata Syekh Abdul Qadir, apa maksud syukur-syukur ni? Apa maksud mensyukurkan nikmat yang besar-besar tu? Maksud dia Allah Ta'ala bagi mata kepada kita. Kita pandang kepada kebaikan, kita pandang Quran, kita pandang kepada ulama-ulama. Nah, ni pandang pada artis. Bila tanya artis semua tahu nama. Bila tanya ulama, tak kenal nama. Nah, sungguh tak? Sungguh. Ngaji kita pernah bagi hati. Siapa garang? Toh tak ingat. Kalau hati kena ingat ni. Dah lah kenal nama, tahu pula background dia, tahu pula dia ni buat apa, tahu pula dia ni begini. No, itu dahsyat ni. Akhir zaman. Tak salah kenal, tapi tengoklah pada, bandingkan. Nabi suruh kenal ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ikut ulama kerana ulama tu pewaris Nabi. Kalau ikut artis masa-masa pewaris siapa? Tak ada waris apa? Patuk dan padan. Tak salah kenal. Kenal tu, ta'aruf tu lagi baik, tetapi muhasabah diri kita. Kita tengok. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia segala anggota tu. Maksudnya di sini yakni engkau menggunakan segala anggota engkau itu di jalan kemurkaan Allah seperti maksiat. Itu maksudnya. Dia kata maka jika, ada perkataan jika tu. Jika tu maksudnya berlawanan daripada yang disuruh. Itu jika. Jika di sini yakni jika tu berlawanan apa yang Allah Ta'ala suruh. Jika tiada memelihara engkau akan dia anggota yang 7 tu. Itu jawab jika tu. Nescaya selagi jadi saksi semuanya segala anggota atas engkau, jadi saksi anggota. Apa maksud dia situ? Kalau kamu tengok perkara yang haram ni, mulut tak boleh bercakap, mulut dia kena jahit. Mata tu jadi saksi, mata tu akan bercakap. Kalau tangan ni yang mencuri, tangan ni yang akan menjadi saksi. Tak boleh menurut.
Bila jadi saksi tu? Pada hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'fibun. Nah, firman Allah, nah, surah Yasin ayat ke-65. Nah, artinya firman Allah tu pada hari kiamat menutup oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu orang, nah, seseorang, nah, pada hari kiamat itu. Artinya arti firman Allah pada hari kiamat mencap tu maksud menutup lah oleh Allah Ta'ala atas segala mulut kamu. Mulut kamu tu dikunci, diikat, dijahit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti pada firman Allah, Al-yawma nahtimu ala afwahihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillah. Jadi sebelum jangan bersuai lagi ya. Nanti ingat nak bagi kupon segi dana nanti bagi. Nanti kita bincang insya-Allah.